Baik, soalan yang ke-89. Apa yang diketahui kudrat hamba yang bersifat makhluk tidak boleh menciptakan sebarang zat? Kudrat hamba yang bersifat makhluk, kudrat kita ni, kekuatan kita, kuasa yang kita miliki ni adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita ni apa? La haula wa la quwwah illa billah. Ya. Akan tetapi adakah dia boleh menciptakan perbuatan ikhtiari dengan sifat kudrat yang ada padanya, seperti menulis, membaca, amalan ketaatan dan segala perbuatan baik dan buruk? Maknanya adakah kudrat kita ni yang boleh, ya, yang menjadikan kita boleh menciptakan perbuatan ikhtiari kita? Perbuatan ikhtiari manusia adalah makhluk Allah. Apa dalil? Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah mencipta kamu dan apa yang kamu buat. Nah, persoalan ini telah pun dibincangkan dahulu dalam perbahasan sebab kebiasaan. Oleh itu, ikhtiar hamba merupakan sebab kebiasaan berpadunya perbuatan makhluk dengan kudrat hamba yang baru ini adalah musabab. Hal demikian berlaku kerana tidak ada sesiapa pun selain Allah mampu memberi kesan dalam alam ini, kerana sifat af'al Allah hanya satu sahaja. Memang masalah ni memang masalah yang pelik sedikit. Oleh sebab tu di dalam sepanjang sejarah, ya, perkembangan keilmuan Islam, dah banyak kelompok-kelompok yang tersalah, ya, terkeliru di dalam masalah ni, sehingga ada namanya Al-Qadariyah, ada Jabriyah dan lain sebagainya. Ya, Jabriyah kata manusia ni macam robot, dia tak bergerak kecuali dia digerakkan. Tapi robot tu dia tak ada kehendak, tak boleh juga. Atau Qadariyah ni sebenarnya Mu'tazilah juga. Sebab dia kata bahawa apa yang kita buat, baik ke buruk ke, ni adalah takdir Allah. Maknanya kita digerakkan dengan takdir. Kita berbuat baik pun, ya, kerana Allah dah takdirkan kebaikan tu. Kita berbuat buruk pun, ya, Allah dah takdirkan perbuatan buruk tu. Sehingga masalah ni pun dah mula iskal pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jika masalahnya seperti itu, terus untuk apa kita nak beramal? Kalau kita beramal, kemudian kita ditakdirkan masuk neraka, apa arti amal kita? Kemudian kita ditakdirkan untuk masuk neraka, walaupun kita tak beramal atau beramal dengan maksiat. Kalau dah ditakdirkan untuk masuk neraka, berbuat baik kan masuk dalam neraka. Terus tu untuk apa kita beramal? Kata. Ini soalan sahabat kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? I'malu. Kamu diperintahkan hanya untuk berbuat. Pasal kamu masuk surga dan masuk itu bukan urusan kamu. It's not your business. Itu adalah urusan Allah. Urusan kamu berbuat. Nanti Allah yang akan melihat perbuatan kamu. Apabila kamu dicipta untuk menjadi penghuni surga, kamu dimudahkan untuk beramal dengan amal ahli surga. Jika kamu dicipta untuk menjadi penghuni neraka, kamu dimudahkan untuk beramal dengan amal ahli neraka. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu, kata Rasulullah. I'malu, kamu berbuat je. Sebab apa? Setiap hamba dimudahkan untuk sampai kepada lima khuliqa lahu. Untuk apa dia dicipta? Dicipta sebagai penghuni surga, dimudahkan. Nah, oleh sebab tu bahawa amal kita ni adalah asbab untuk sampai kepada takdir tu. Jadi tak boleh terlepas daripada asbab ni. Sehingga apa?
Kalau kita nak lihat masalah ni, kita lihatlah dalam kehidupan manusia. Okey, contoh misal ni, contoh ya. Al-Fakir ditakdirkan untuk menjadi ustaz misalnya. Dah ada dalam Lauhul Mahfuz. Tapi apakah? Lahir di Lombok, terus tidur makan, terus jadi ustaz sebab dah takdir? Tak ada. Semua orang yang berjaya tu dia dah ditakdirkan berjaya dan Lauhul Mahfuz. Tapi apa proses, apa asbab yang dia buat? Masya Allah, berbagai macam proses, berbagai macam asbab sehingga dia sampai kepada takdir. Tapi Allah mudahkan. Orang berjaya berniaga tiba-tiba jadi kaya, boleh tak tiba-tiba duduk tidur dah jadi kaya? Tak boleh. Dia untuk nak jadi Perdana Menteri, adakah dia tidur makan tiba-tiba dah jadi Perdana Menteri? Tak ada, mesti ada asbab yang panjang perjalanan menuju takdir. Jadi itu yang tak boleh kita lepaskan. Iaitu amal kita ni sebenarnya menunjuk kepada apa yang kita diciptakan. Selama amal kita tu menepati apa yang ada dalam hati kita. Sebab apa? Sebab mungkin ada orang kata, dia dah berbuat baik, kenapa dia su'ul khatimah? Nampak dalam pandangan orang dia berbuat baik, tapi Allah tahu hati dia seperti apa. Nah, maka takdir ni memang masalah yang pelik. Tetapi kita mesti melihat bahawa kita ada peran untuk sampai kepada takdir tu. Orang tersesat pun tak terlepas daripada pilihan hati dia. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka memilih untuk menyimpang, Allah pun simpangkan, Allah pun sesatkan hati mereka. Azaghallahu qulubahum. Maknanya apa? Allah lihat kepada apa ke dalam hati kita ni. Kita pilih kebaikan, Allah mudahkan kebaikan. Pilih keburukan, Allah mudahkan keburukan. Wa yahdi ilaihi man yunib. Allah beri petunjuk kepadanya siapa? Orang-orang yang inabah kepada Allah, maka Allah berikan petunjuk. Ya. Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Sekiranya Allah tahu dalam hati mereka itu ada kebaikan, Allah akan pendengarkan kepada mereka Al-Quran. Tapi kerana Allah tak melihat dalam hati mereka ada kebaikan, Al-Quran turun pun mereka macam tak dengar. Nah, maka ini tak boleh kita pisahkan daripada apa? Daripada peran kita ni. Maknanya apa yang kita buat ni sebenarnya adalah tanda, tanda kepada takdir. Asbab ni adalah perantara yang menghantarkan kita kepada takdir. Tapi dengan syarat bahawa perbuatan kita itu menepati apa yang ada dalam hati. Apabila kebaikan, menepati apa yang dalam hati. Jangan nampak je baik, tapi dalam hati itu tak tahu Allahu a'lam. Ya barrah Allah, jawwa Allah a'lam. Jawwa Allah ya'lam. Ya, maknanya di hadapan dia Allah, mulut dia cakap Allah, tapi dalam hati Allahu a'lam dah apa yang ada. Maka ni tak sesuai. Itulah sebab dulu ada seseorang yang berjihad bersama Rasulullah. Para sahabat takjub dengan jihad orang ni. Masya Allah, tak ada orang yang dapat pahala lebih besar daripada orang ni. Apa kata Rasulullah? Huwa min ahlin nar. Hai, terkejut para sahabat dengar. Macam mana boleh murid jihad luar biasa, bersungguh-sungguh. Ya, dia tebas kanan, tebas kiri. Masya Allah, orang ni tak ada orang yang lebih pahala lebih besar daripada orang ni. Kata Rasul apa? Huwa min ahlin nar. Kemudian ada sahabat yang, kenapa Rasulullah kata orang ni ahlin nar? Macam tak masuk akal. Orang yang bersungguh-sungguh berjihad, akhirnya apa? Dia ikuti terus orang ni. Mana dia pergi dalam perang tu dia ikuti. Lepas tu dia terluka sehingga tak dapat tahan rasa sakit tu. Akhirnya apa? Dia berdirikan pedang dia, kemudian ditancapkan, dijatuhkan diri sehingga tembus. Maknanya apa? Dia bunuh diri. Pantaslah Rasulullah kata dia min ahlin nar. Terus dia berlari kepada Rasul. Ya Rasulullah, sadaqta. Engkau benar ya Rasulullah. Apa pasal kata? Orang yang tadi kami takjub kepadanya, kemudian engkau kata dia ahlin nar, ternyata dia bunuh diri ya Rasulullah. Kata Rasulullah, asyhadu anni Rasulullah. Aku bersaksi aku adalah Rasulullah. Maka dalam hadis
wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahli al-jannati hatta yakuna bainahu wa bainal jannati dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nari fayadkhulun nar. Kadang ada orang berbuat kebaikan sehingga jarak dia antara surga itu hanya 1 jengkal saja. Tetapi kerana takdir Allah dah mendahului, dia pun berbuat dengan perbuatan ahli nar sehingga dia masuk dalam ahli nar. Macam mana kita nak tafsirkan ni? Ini dalam hadis lain dijelaskan, wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahlil jannati fima yabdu linnas. Dan seseorang mungkin beramal dengan amal ahli surga menurut penglihatan pandangan orang. Ya. Baik. Ini berkenaan dengan takdir itu memang tak terlepas daripada ikhtiar hamba. Ya, dan kita boleh buktikan di dalam semua kehidupan manusia. Ya. Dan makin dia sungguh-sungguh di dalam menjalankan asbab, maka akan makin mendekatkan kepada musabab. Maknanya apabila sebab ni dah menepati musabab, pasti akan kenal. Yang Allah dah ciptakan seperti itu. Oleh sebab tu orang yang memanah, dia pandai memanah pun dah takdir. Tapi kan apa yang dia buat? Dia latihan terus, setiap hari belajar sehingga dia tak pernah tersilap dalam memanah. Tapi apa yang dia buat? Memang dia berlatih bersungguh-sungguh belajar. Sehingga dia setiap kali manah terus mengenal. Sebab apa? Sebab dia dah betul-betul pandai di dalam asbab ni, sehingga menepati dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Samalah seperti orang, ada orang yang mustajab doanya. Tiap kali dia berdoa terus berlaku apa yang dia doa. Bukankah sesuatu itu berlaku kerana takdir Allah? Apakah maknanya takdir Allah berubah oleh doa orang ni? Takkan berubah. Apa yang dia minta tu memang dah menepati takdir. Tapi kenapa tiap kali dia berdoa dia menepati takdir? Sebab dia dah menepati kehendak Allah, sehingga Allah pun menepati kehendaknya. Maknanya apa? Dia diberi taufik untuk berdoa dengan doa yang menepati takdir. Tapi kenapa kita berdoa-doa tak pernah? Sebab kita selalu mukhalafah, menentang apa yang Allah nak daripada kita, sehingga Allah tak beri taufik kepada kita dengan doa yang mustajab. Jadi takdir Allah memang tak akan berubah. Ya. Tetapi ada tentu tak terlepas daripada peran kita di dalam berikhtiar ni. Tapi kudrat kita semata memang takkan boleh menciptakan kesannya seperti yang tadi dah dijelaskan berkali-kali.